yang bertajuk Amal Jama'i. Kita mulakan dengan babak pertama. Soleh merupakan seorang budak yang pandai di sebuah universiti yang terkemuka di Malaysia dengan rakan kawin baiknya Ahmad. Soleh memang seorang yang baik, tidak pernah lupa solat, apatah lagi usrah. Dia memang riadah pun tip-top. Kalau update amal dia memang padu. Tapi saya tak main bola, sanalah. Okey, Soleh satu hari berjalan sambil berfikir dengan kawannya Ahmad adalah kawan baik kepada Soleh yang mana mempunyai perwatakan yang low profile. Mereka saling berbincang dan mempunyai banyak pandangan yang berbeza. Ahmad, aku rasa tablik ni tak betul lah. Asyik keluar 40 hari, 3 hari. Mana dalil diorang cari, tak jumpa-jumpa pun. Aku tak faham nak ikut diorang ni. Tambah geng-geng tarikat Ayah Nana lagi lah. Sampai bila nak Ayah Nana? Bila Islam nak berkembang ni? Tak boleh kata macam itu. Kita kat luar sana banyak jemaah-jemaah yang mempunyai pelbagai kaedah untuk menyampaikan Islam, menyebarkan dakwah, dan kita juga adalah salah satu daripada gerakan dakwah di luar sana. Babak kedua. Soleh mengajak Ahmad pergi menyumpat nakibnya. Dan nakibnya datang dengan memberi nasihat. Soleh bertanya, "Pakcik, Ana ni ada hajat ni, nak tanya kat pakcik sikit. Pakcik boleh tak cerita kat Pak Ana tentang amal jama'i? Ataupun pakcik ada pengalaman tentang amal jama'i tu pakcik?" Oh, nak mengenai pengalaman ni, banyak pengalaman pakcik. Dulu kita flashback balik zaman belajar dulu. Pakcik tinggal di Kelantan dan universiti pakcik belajar adalah di Pulau Pinang, yang mana pakcik cerita balik. Di sebuah pendalaman Kelantan, saya seorang budak bernama Lah, bukan nama sebenar, merantau ke Pulau Pinang, menjumpa seorang nakib bernama Harizan, pun bukan nama sebenar. Datang menjumpa nakib dan tolong. Awak baru datang ke? Pakcik tolong awak lah, angkat barang awak kan berat. Ikutlah pakcik, datang. Okey, ikut naik kereta pakcik. Pakcik baru beli kereta S70. Sedap tak? Flashback tapi baru beli. Babak 3. babak ketiga, pakcik sedang melihat handphone dan melihat footage terkini di Palestin, yang mana telah disebarkan di seluruh dunia. Footage di mana Yahya Sinwar telah ditembak dan dibom oleh Israel. Mana kapal terbang dia? Mana drone dia? Mana bom dia? Itu dia, kita nampak teruk sekali rumah yang diduduki Yahya Sinwar dibodel oleh bom oleh Israel. Ini dia, datang dia askar IDF sedang meninjau keadaan Yahya Sinwar. Namun Yahya Sinwar dalam keadaan tenat, walaupun tangannya juga telah patah, ia tetap berusaha membaling sebatang kayu ke arah drone tersebut. Cuba awak tengok sini, ente tengok sini. Cuba fikir balik bagaimana pengorbanan Yahya Sinwar. Agak-agak boleh ke sampai ke situ tanpa amal jama'i yang kuat? Pakcik nak ceritakan dua hadis dekat ente. Yang pertama adalah hadis tentang sebuah kapal yang ada dua golongan.
Bayangkan golongan yang baik berada di atas dan golongan yang kurang baik berada di bawah. Katakanlah satu golongan di bawah dahagakan air, jadi mereka perlu meminta air daripada atas. Jika mereka tidak meminta air, mereka menebuk kapal, maka karamlah semua kapal itu dan matilah semua. Jadi kita perlu berfikir sebelum bertindak. Hadis kedua pula berkenaan tentang Saidina Umar apabila selesai peperangan Badar, di mana tawanan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Saidina Umar, apakah yang kita perlu buat kepada tawanan-tawanan itu? Saidina Umar lantas menyatakan agar semua tawanan itu dibunuh. Walau bagaimanapun, setelah Rasulullah merujuk kepada Saidina Abu Bakar dan sebahagian pendapat sahabat yang lain menyatakan agar mereka tidak dibunuh. Walau bagaimanapun turun wahyu yang menyatakan bahawa pendapat Umar itu benar. Pun begitu, Umar tidak pernah bersangka dan tidak seronok, dan bahkan Umar sedih dengan jawapan daripada Allah tadi. Jadi kita kena faham bahawa walaupun kita fikir kita betul, sebenarnya kita perlu bergerak dalam amal jama'i supaya setiap tindakan kita itu betul. Jadi antum berdua faham ke apa yang pakcik cerita ni? Akhirnya Lah dan juga Soleh pun balik ke tempat asalnya. Dalam perjalanan balik, mereka pun sedar bahawa kita perlu melakukan amal jama'i dalam menyebarkan dakwah. Yang mana kalau kita lihat, Yahya Sinwar sedar bahawa tanggungjawabnya yang berada di Palestin adalah untuk menentang Israel. Manakala kita yang di Malaysia ada amal-amal lain yang boleh kita lakukan. Manakala jika kita lihat di Malaysia, di situasi kita, pimpinan kita, malahan kita yang di bawah juga ada sumbangan yang boleh kita janakan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Ha! Sabiruna, Sabiruna, Jihad! Amanuna, Amanuna, Syahid Yahya Sinwar. Takbir! Allahu Akbar.